Ibnu Taimiyah, ramai lagi, barangkali Waliullah Ad-Dahlawi lebih besar daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa yang baca buku Ibn Taimiyah akan melihat ufuk Islam yang begitu luas. Kalau kita baca buku Muhammad bin Wahhab, dia macam sempit, separuh Ibn Taimiyah pun dia tak ada. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam klip ini, Dr. Asri mendakwa betapa luasnya ufuk Islam jikalau kita membaca kitab Ibn Taimiyah. Padahal hakikatnya kita akan nampak unsur-unsur Yahudi di dalam doktrin tokoh kontroversi ini. Ibn Taimiyah menyokong akidah berunsur Israiliyat dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, karangan Ibn Taimiyah, jilid keempat, cetakan Arab Saudi tahun 1426 Hijrah, muka surat 16. Qala sami'tu Wahba fadhakara min 'azamatillahi ta'ala qala innas samawati as-sab'i wal aradini sab' wal bihar lafil haikal wa innal haikal lafil kursi wa inna qadamaihi 'alal kursi. Dia berkata, aku mendengar daripada Wahab, dia menyebutkan kebesaran Allah Ta'ala. Dia berkata 7 langit 7 bumi dan lautan berada di dalam haikal, dan haikal itu di kursi, dan kedua kakinya berada di atas kursi. Di dalam nota kakinya tertulis, wa Wahab yanqilu kathiran an bani Israel wa la'alla hadha ma akhazahu minhum wa zakarahu syaikhu huna min babit ta'yid. Wahab banyak meriwayatkan daripada Bani Israel, dan mungkin inilah yang dia ambil daripada mereka, dan Syekh Ibn Taimiyah menyebutkan di sini sebagai perkara yang disokong. Akidah penjisiman Allah dalam doktrin Ibn Taimiyah berasal dari Yahudi. Salah satu doktrin Ibn Taimiyah ialah Allah mencipta Adam menurut rupa Ar-Rahman. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, karangan Al-Imam Abil Fath Muhammad bin Abdul Karim Al-Sharistani, penerbit Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, cetakan kedua tahun 1992, muka surat 94. Khalaqa Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Adam menurut rupa Ar-Rahman. Ila ghairi dhalik ajrauha ala ma yata'araf fi sifatil ajsam wa zadu fil akhbari akazib wada'uha wa nasabuha ila Nabi alaihi salam wa aktharuha muqtabisah minal yahud. Dan lain-lain lagi, mereka membuatnya berdasarkan apa yang diketahui dalam ciri-ciri jisim, dan mereka menambah pembohongan dalam riwayat yang mereka reka dan menisbahkannya kepada Nabi SAW, dan kebanyakannya dipetik daripada orang Yahudi. Di dalam kitab Al-Jawab As-Sahih karangan Ibn Taimiyah, penerbit Darul Asimah, cetakan kedua tahun 1999 Masihi, muka surat 444, Ibn Taimiyah menegaskan sokongannya terhadap hadis penjisiman Allah. Wa lafzut Taurati fihi sanakhluqu basharan ala suratina yushbihuna. Dan lafaz Taurat, kita akan jadikan manusia atas gambaran kita dan serupa kita. Fa inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah mencipta Adam di atas rupanya. هذا الكتاب قنبلة من القنابل، ولذلك طبع مرتان، وفي المرة الثانية تنبهت الإدارة العلمية للإفتاء بالمملكة وقامت بمنعه من التسويق والبيع، وقاموا بأخذ ما كان يوجد عند دار النشر. والكتاب كما هو واضح كتاب واضح. العنوان عنوان فج، عنوان شديد، عنوان كارثي: إثبات الحد لله عز وجل، وبأنه قاعد وجالس على عرشه. إثبات الحد، الله له حد، يعني مثلي أنا له حد، أستغفر الله وحاشاه. إثبات للحد لله عز وجل، وبأنه قاعد وجالس على عرشه. صنفه أبو محمد محمود ابن أبي القاسم
الدشتي وبذيله الرد على منكر الحد من كلام شيخ الإسلام. وأنا قلت عشان كده هم عمالين بيشتموا فيا، لأن أنا قلت من الذي شيخه ومن الذي جعله شيخا للإسلام. الرد على منكر الحد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتابه بيان تلبيس الجهمية. أدي يا سيدي. وعندما نقرأ وندخل في الكتاب بيثبتوا ان ربنا، وعمال بيأكد، مش يعني هناك رواه وهناك علماء حديث يضعفون الأحاديث الذي يتحدث عن أطيط الله، ان ربنا بيقعد على الكرسي ويسمع للكرسي أطيط، يعني ربنا له ثقل سبحانه وتعالى. هؤلاء يقوون هذه الأحاديث ويسعون إلى تصحيحها. ولم يكتفي هذا المؤلف المجرم، لم يكتفي هذا المجترئ على الله عز وجل، لم يكتفي بإثبات هذا، بل سعى إلى أنه هو أتى برواية تؤيد نفس الكلام الذي كنت أقوله عن اليهود وعن النصارى. والرواية تقول هنا في هذا الكتاب بأن الله بعدما خلق الخلق وفي 6 أيام تعب واستراح واستلقى على ظهره ووضع ساقا على أخرى. أعوذ بالله، حاشا لله عز وجل. كتاب مشكلة. هذا الكتاب إصدار المملكة العربية السعودية. طبعا نفس الكلام اللي موجود في سفر أشعياء: رأيت السيد الرب جالسا على كرسيه وأزياله تملأ الهيكل. Perbuatan menyamakan ciptaan Adam dengan rupa Allah boleh didapati dalam kitab suci bagi agama Yahudi. Di dalam kitab Kejadian dari Perjanjian Lama, fasal pertama ayat ke-26. Kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Falsafiyah Al-Arabiyah yang ditulis oleh beberapa orang ahli akademik, cetakan pertama tahun 1986, penerbit Mukmin Quraisy, muka surat 97. Al-ittijah alladhi yara anna Allah jismun wa yatasawwaruhu madatan wa yu'tihi suratal insan wa qad wujida hadzal ittijah ladai yahud. Kecenderungan melihat Tuhan sebagai jisim dan membayangkannya sebagai unsur dan memberikannya gambaran rupa manusia. Kecenderungan ini ditemui di kalangan orang Yahudi. Persamaan doktrin Yahudi dan Ibnu Taimiyah dalam isu tawassul. Dalam kitab Daf'us Syubhah, Man Syabbaha wa Tamarrad, karangan Al-Imam Al-Hasni Al-Dimashqi, terbitan Dar Ar-Razi, Amman, Jordan, cetakan pertama tahun 2003, muka surat 384. Wa anna Ibn Taimiyah kama qalahu ba'dul a'immatil a'lam alladhi kana yusaf bi'annahu bahrun fil ilmi. Sesungguhnya Ibn Taimiyah seperti yang dikatakan tentangnya oleh para imam besar, disifatkannya sebagai samudra ilmu. Ma'anna kutubahu mashhunatun bitashbih wat tajsim wal isyarah ila al-izdira' bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaikhain wa takfir Abdullah bin Abbas fi kalamihi ala mawadi' allati kaffara fiha al-a'immatil arba'ah. Sedangkan kitabnya syarat dengan tashbih dan tajsim, mengisyaratkan perkara yang menghina Nabi, Abu Bakar, Umar dan mengkafirkan Abdullah bin Abbas. Kata-katanya di beberapa tempat mengkafirkan 4 para imam mazhab. Dalam muka surat 455 di bawah tajuk Khubthit Tawiyyah Ibn Taimiyah wa hattahu min rutbatil anbiya, kejahatan Ibn Taimiyah dan perbuatannya merendahkan darjat Nabi. Al-qail bil mas'alatil farq tab'an lisulalatil yahud anil umuril wadihah al-jalilah al-mashhurah, yang mengatakan perbezaan, iaitu perbezaan antara tawassul dengan orang yang hidup dan orang yang sudah mati,
adalah menuruti keturunan Yahudi tentang perkara yang jelas dan terkenal. Wal-udul ila al-fujuri fiha min aqwal adillati ala khubthi tawiyyatih wa mislu hadza la yahillu li ahadin taqlidah. Mengembalikan maksiat di dalamnya adalah salah satu bukti yang paling kuat dari kejahatan batinnya Ibnu Taimiyah, dan dikarenakan perkara seperti ini tidak dibolehkan bagi seseorang bertaklid kepadanya. Wa qawluhu wa la yatlubu minhu syai' sawa'un kana nabiyyan aw shaykhan aw ghayra dhalik. Qala al-a'immatul a'lamun nuqad ashabul adhanil jayyidah hadha minhu kufrun lima fihi min hatti rutbatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Di dalam kata-kata Ibnu Taimiyah, iaitu tidak boleh memohon kebaikan sama ada daripada Nabi, Syekh atau selainnya, telah berkata para ulama Ahlus Sunnah yang tajam pemikiran, ini adalah kekafiran kerana ia merendahkan darjat para Nabi. Wal ijma' ala anna man ghadda min nabi fi syai' min asya'i kufr, dan ijma' ulama ialah barang siapa yang merendahkan Nabi dalam sesuatu perkara, maka ia termasuk dalam perkara kekafiran. Ibnu Taimiyah belajar dengan Yahudi. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karangan Ibnu Katsir, jilid ke-18, penerbit Hijr, cetakan pertama tahun 1998 Masihi, muka surat 297, pengarang menulis, wa kana mauliduhu yaumal ithnain ashiri rabi'anil awal biharran sanata 61 wa 600 wa qadima ma'a walidihi wa ahlihi ila Dimashq wa huwa saghir fasami'a al-haditha min. Kelahiran Ibnu Taimiyah pada hari Isnin 10 Rabiul Awal di Harran tahun 661 Hijrah. Dia berpindah ke Damsyik bersama bapa dan keluarganya ketika masih kecil dan mendengarkan hadis daripada. Di sini tersenarai beberapa orang guru Ibnu Taimiyah. Di antaranya ialah Wabni Allan, Wabni Abi Bakrin Al-Harawi, Ibnu Abi Bakr Al-Harawi, atau dikenali sebagai Ibni Abi Bakr Al-Yahudi. Manakala Ibnu Allan juga adalah seorang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan di dalam jilid ke-21, muka surat 1025. Ibnu Allan Al-Yahudi. من شيوخه أبو الغنائم ابن علان اليهودي، ولد 594 توفي 690. أبو الغنائم ابن علان اليهودي الذي درسه مسند أحمد، ودرسه أيضا كتب يهودية أخرى، ودرسه النحو العبري. فكان ابن تيمية بارعا في النحو العبري، وله كتاب في النحو المقارن عربي عبري. ومن شيوخه ومن شيوخ ابن تيمية يعني ابن أبي بكر اليهودي. إذن ابن علان اليهودي وابن أبي بكر اليهودي وابن. Pengaruh falsafah Yahudi dalam doktrin Ibnu Taimiyah. إن اليهود بقى مجسمة واضحون كالشمس، لا يوجد خلاف، يعني لم يستتروا بشيء. ابن تيمية لما بدأ في أخذ ضلاله من هذه الكتب لم يجد ما يستر عورتها إلا عند فلاسفة اليهود. يعني الضلال هنا واضح كالشمس وسترون بأعينكم الآن. لما لم يجد شيئا ماذا صنع؟ نفس ما صنعه اليهود، نقل عنه. اليهود لما وجدوا أنفسهم أمام الإسلام مهزومون، وجدوا أنفسهم مهزومين أمام الإسلام، ماذا صنعوا؟ استعملوا الفلسفة لتأويل التشبيه والتجسيم أو نفيه أو إثبات بعضه وكده. فابن تيمية والله فرس في يهود مجسمة مذهبهم قريب من مذهبي، ليس نفس المذهب وإلا كان كافرا، لكن استعملوا أساليب معينة لنفي ودرء التشبيه والتجسيم عنهم. نأخذ هذه الأشياء نستعملها هكذا. فعنده أعداؤه
أعداؤه الغزالي عدو، الرازي عدو، ابن ميمون اليهودي حبيبه، ابن ملك اليهودي أبو البركات، اسمه إيه؟ أبو البركات، هبة الله ابن ملك اليهودي، تعظيم سلام. أما الرازي كافر، الغزالي كافر. شوف Persamaan akidah Allah bersemayam di atas arash dengan akidah Yahudi. Di dalam kitab Majmu' Fatawa, jilid keempat, penerbit Majma' Al-Malik Fahad, Arab Saudi tahun 2004, muka surat 374, Ibnu Taimiyah menulis, "Idza tabayyana hadza faqad haddatsa al-ulama'ul mardiyun wa awliya'uhul maqbulun anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujlisuhu rabbuhu 'alal 'arsy ma'ah." Telah jelas demikian ini bahawa para ulama yang diredai dan para wali yang diterima telah meriwayatkan bahawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Tuhannya mendudukkan baginda di arasy bersamanya. Di dalam kitab Wahyu kepada Yuhanna Fasal ketiga, ayat 21. Mereka yang menang akan aku benarkan duduk di takhtaku, sebagaimana aku sendiri sudah menang dan sekarang duduk bersama-sama Bapa-Ku di takhtanya. Kesimpulannya, doktrin Ibnu Taimiyah menyokong unsur-unsur Israiliyat atau kepercayaan Yahudi dalam akidah, pemikiran dan falsafah. Oleh kerana Ibnu Taimiyah mendapat pendidikan daripada orang Yahudi, tidak mustahil tokoh kontroversi ini memiliki pandangan yang serupa dengan golongan Yahudi, sehingga para ulama menganggapnya tersimpang dari arus perdana Ahlus Sunnah wal Jamaah.